Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekarang ni kita akan menunjukkan sesi PDPR untuk RBT. Okey. Tajuk yang pertama lah. Tajuknya keselamatan bengkel. Okey, RBT ni dia kebanyakan masa kita akan belajar di bengkel. Bengkel. Bengkel ni merupakan tempat khas untuk kita belajar RBT lah. Bengkel ni tak boleh dimasuki sesuka hati, tak boleh. Kalau nak masuk sana dia kena minta kebenaran guru. Okey. Dalam tu ada peraturan-peraturan dia. Okey. Sebab apa ada peraturan? Sebab dalam bengkel ni terdapat banyak alatan dan bahan yang kalau awak gunakan dengan cara yang tak betul boleh membahayakan. Okey, murid-murid dan guru-guru yang menggunakan bengkel ni perlulah menggunakannya dengan bertanggungjawab. Okey, ni contoh contoh bengkel RBT. Sekolah kita pun ada tapi buat masa ni tak boleh masuk lah. Kita tak boleh masuk sebab sekarang ni masih lagi tertakluk bawah PKP. Sabar buka sekolah nanti boleh masuk. Okey, ini contoh bahan dan alatan yang ada dalam bengkel RBT. Tadi juga cakap tu, benda-benda ni kalaulah awak gunakan dengan cara yang tak betul, kalau tak ada cikgu dekat situ, dia boleh membahayakan. Contoh yang ada nampak ni, ada gergaji, ada tukul kuku kambing, ada tukul Warrington, ada sesiku L, ada macam-macam gunting zinc, ada plier. Kalau awak gunakan dia tanpa kebenaran, awak gunakan dia tanpa pengetahuan, cikgu tak ajar macam mana nak gunakan, awak gunakan dia untuk tujuan yang salah, gunakan pemutar skru untuk potong kayu, tak boleh, tak sesuai. Kalau gunakan untuk bermain pun tak boleh sebab bahaya. Contohnya pemutar skru, screwdriver, bahaya, tak boleh, bahaya. Okey, alright. Seterusnya peraturan dalam bengkel RBT. Ni yang tadi tu mula-mula tu peraturan. Banyak ada peraturan ni. Peraturan ni dicipta untuk mengelakkan berlakunya kecelakaan. Okey, apa tu kecelakaan? Bahasa mudah dia, tak nak ada aksiden dalam tu. Okey. Pertama sekali, dilarang masuk tanpa kebenaran. Memang tak boleh masuk tanpa kebenaran. Bahaya nanti awak masuk dalam tu, tiba-tiba cikgu balik, cikgu kunci, dah terperangkap kat dalam tu. Okay. Lepas tu ada peraturan dia lagi, gunakan alat dan bahan dengan cara yang betul. Macam tadilah cikgu dah cakap dah. Nak potong kayu, tak bolehlah kita gunakan screwdriver, pemutar skru, tak sesuai. Dia kena gunakan gergaji. Okey, bersihkan bengkel selepas digunakan. Bengkel RBT ni, dalam bengkel RBT ni kita akan buat banyak benda-benda lah. Akan ada projek-projek, buat kereta ke, buat jambatan ke, bergantunglah pada kesesuaian. Tapi memang akan ada projek. Okey, seterusnya matikan suis elektrik sebelum meninggalkan bengkel. Bila kita dah habis pakai tu, kita nak balik tu, nak keluar kan. Nak keluar tu kita pastikan kita tutup suis. Janganlah ada pembaziran elektrik. Kalau bazir elektrik tak bagus. Bazir tu amalan setan. Okey. Seterusnya, dilarang membawa beg masuk ke dalam bengkel. Kenapa dilarang ni? Sebab beg tu nanti kita akan letak kat tepi-tepi laluan kita. Kalau letak dekat tepi laluan tu, nanti kalau kita berlaku kecemasan, kita nak keluar dengan cepat, dah ruang tu dah jadi sempit, bahaya. Nanti mungkin terlanggar ke, tak boleh nak keluar dengan cepat dan sebagainya. Okey, meminta kebenaran guru sebelum menggunakan alatan. Ini samalah tadi saya sebut. Okey, seterusnya memberitahu guru sekiranya
berlaku kemalangan atau kecederaan. Jangan takut nak bagi tahu cikgu tangan saya luka, tak payah takut. Jangan takut, bagi tahu dia. Eh, bagi tahu kalau awak tengah buat kerja dalam bengkel tiba-tiba tangan awak terluka. Bagi tahu je cikgu. Bukannya cikgu tu nak kerat jari kau, tak ada. Cikgu tu akan membantu awak. Cikgu akan bantu awak untuk rawat. Kalau teruk sangat, cikgu tu akan tolong awak pergi hospital lagi. Okay, dapatkan rawatan. Seterusnya, kalau berlaku tumpahan, contohnya ada minyak ke, ada grease ke, ada air ke, berlaku tumpahan di lantai, kena cepat-cepat bersihkan. Kenapa kena cepat-cepat bersihkan? Sebab kita akan bergerak, cikgu akan bergerak dalam tu, awak bergerak. Bayangkan kalau lantai tu ada air, licin, tengah jalan-jalan terjatuh. Akan cedera lah, bahaya. Okey, seterusnya, akhir sekali, pastikan pintu dan tingkap bengkel dibuka untuk pengudaraan yang baik. Pengudaraan tu apa? Supaya udara sentiasa boleh keluar dan masuk dalam bengkel tanpa halangan. Okey, peraturan keselamatan. Okey, nampak. Keselamatan sangat dititik beratkan semasa berada dalam bengkel. Murid-murid dan guru-guru perlulah bekerjasama untuk elakkan kecelakaan. Ada dua peraturan keselamatan yang utama iaitu keselamatan diri dan keselamatan alatan bahan. Okey, inilah peraturan keselamatan diri. Okey, right. Okey, tak tepi sikit. Alright. Okey. Pertama sekali, mestilah memakai pakaian dan kasut yang sesuai semasa berada dalam bengkel. Tak bolehlah nak pakai kasut tumit. Tak bolehlah nak pakai baju raya kat dalam tu. Tak sesuai Ikat atau masukkan tudung ke dalam apron semasa berada dalam bengkel. Okey, masa dalam bengkel, masa kalau kita tengah nak buat kerja projek dan sebagainya, awak kena pakai apron. Apron ni apron macam masak tu apron. Kenapa kena pakai? Supaya dapat melindungi dan mengelakkan awak terkena apa-apa tumpahan pada baju awak lah. Rambut yang panjang hendaklah diikat dan diuruskan dengan baik. Ni yang siapa yang bukan beragama Islam, dia tak pakai tudung. Contoh rambut dia perlulah diuruskan dan diikat. Supaya tak adalah terjuntai-juntai kan, nanti masa tengah buat kerja terjuntai, kena dah, kena minyak habis dah, tak elok. Right, seterusnya peraturan keselamatan alatan. Ini tadi pun cikgu dah cakap. Yang pertama sekali, bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Kalau nak potong kayu, janganlah gunakan screwdriver. Tak boleh gunakan gergaji. Tanya dulu cikgu. Cikgu ni untuk apa? Cikgu ni untuk apa? Cikgu tu akan tunjukkan macam mana nak guna. Berhati-hati semasa menggunakan alatan. Ni pun cikgu dah cakap. Okey, gergaji tajam. Screwdriver pun tajam. Jadi, kalau nak gunakan benda-benda yang tajam ni, mestilah berhati-hati. Laporkan kerosakan atau kehilangan alatan kepada guru. Jangan takut nak laporkan. Contoh awak gunakan screwdriver. Skru. Tiba-tiba screwdriver tu patah. Pemutar skru tu patah. Bagi tahu je, tak apa. Tak ada masalah pun. Kalau screwdriver patah, benda tu tak ada masalah. Bagi tahu. Kalau gergaji patah pun bagi tahu je. Sebab benda tu bukanlah tidak boleh diganti. Dia boleh diganti. Bersihkan alatan selepas digunakan. Kat sini. Bersihkan alatan selepas digunakan. Kalau kita dah gunakan gergaji untuk potong kayu, dah tentulah kat situ ada serbuk kayu. Serbuk kayu. Bersihkan dulu, barulah kita simpan alat tersebut. Ini yang paling penting sekali ni. Gunakan alatan dengan cara yang betul. Jangan bermain dengan alatan. Ingat, dalam bengkel RBT, alatan-alatannya hebat-hebat belaka. Gergaji tu tak boleh buat main pedang-pedang. Screwdriver tu tak boleh. Tak boleh buat jadi pistol ke, nak main ting, tak boleh. Okey.
Akhir sekali, simpan alatan di tempat yang sepatutnya selepas digunakan. Mana awak ambil, kat situlah awak simpan. Awak ambil gergaji kat tempat gergaji, awak letak balik dekat situ. Ambil pemutar skru dekat tempat pemutar skru, letak balik dekat tempat asal dia. Okey? Right. Seterusnya, yang ini peraturan keselamatan bahan. Okey, tadi tu alat ni bahan. Bahan pun ada banyak dalam bilik bengkel RBT. Okey. Jadi ada peraturan dia nak gunakan. Okey. Pertama sekali tanya cara nak guna. Apa-apa pun kalau tak tahu kita mesti bertanya. Okey. Simpan. Dah guna tu, simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Memang awak kena amalkan ni. Takkan kita nak simpan bahan mudah terbakar dekat atas lantai. Okey, tak sesuai. Simpan dia dekat dalam almari yang berkunci. Okey, berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Contohnya tengah ada menggunakan minyak ke alkohol ke, jadi pakailah alatan perlindungannya sewajarnya. Simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Apa bahan mudah rosak ni? Contohnya benih ke, tanah ke, minyak pencuci ke, itu penting yang tina ke, cat ke. Takkan cat kita nak simpan dekat tengah-tengah panas, tak elok, nanti cat tu akan rosak. Takkan benih tu kita nak simpan dekat atas lantai, tak sesuai. Kita letakkan dia dalam almari. Gunakan bahan dengan berhemah dan cermat, elakkan pembaziran. Okey, walaupun bahan-bahan tu ada kat situ, ada banyak, bukanlah bermaksud awak boleh gunakan dia dengan membazir. Tak boleh. Mana pun bahan tu perlu dibeli dengan wang ringgit. Lagipun amalan membazir tu kan amalan setan. Janganlah ikut amalan setan. Okey. Ni yang last sekali ni yang tadi. Bersihkan apa yang tertumpah di atas lantai dengan segera. Atas lantai je kita mesti bersihkan dengan segera. Tak boleh nak tangguh-tangguh sebab dia atas lantai. Semua orang akan lalu atas lantai. Kita tak ada terbang kat dalam tu, kita tak terbang. So atas lantai, kalau jatuh atas lantai, kita kena cepat-cepat bersihkan. Okey. Alright, ini ialah hal berikutnya iaitu simbol dan tanda keselamatan. Kenapa kita sentuh sangat pasal keselamatan? 2-3 kali cerita keselamatan ni. Sebab apa? Sebab memang kita utamakan keselamatan. Dalam sekolah, memang keselamatan tu perkara yang utama. Okey? Right. Yang pertama sekali ni. Kita akan bubuh sebanyak mungkin yang mana kita mampu simbol-simbol ni supaya awak dapat dapat tahulah apa nak buat bila berlaku kecemasan atau kemalangan. Contohnya pertama sekali simbol tempat berkumpul. Kalau contohnya sekolah terbakar, tak naklah sekolah terbakar tapi contoh kalau berlaku, dia akan letak satu simbol tempat berkumpul. So awak bila sekolah terbakar ke apa ke, awak akan berkumpul di tempat itu. Okey. Ni awas lantai licin. Bila ni nak letak ni? Perasan tak dekat bilik air, bilik anti dekat shopping complex? Kan, bila dekat shopping complex, pekerja pembersihan tu dia mop, dia tengah cuci lantai tu, dia akan bubuh satu kon warna kuning. Lantai licin. Maksudnya dia tengah cuci kawasan tu. Kalau nak lalu boleh, hati-hati, licin. Okay. Seterusnya, no smoking area. Ini menunjukkan bengkel ni ialah kawasan larangan merokok. Tak boleh merokok kat situ. Kenapa tak boleh merokok? Sebab kat dalam tu ada banyak bahan-bahan yang mudah terbakar, bahaya. Okay. Seterusnya, alat pemadam api. Alat pemadam api ni, kalau ada je benda alam ni, ada je simbol ni, maksudnya di kawasan itu memang ada alat pemadam api. Kalau berlaku kebakaran, bolehlah buka dan gunakan untuk padam kebakaran tu. Tapi kalau tak reti, tak payah. Pergi je lari, berkumpul kat sini. Tak payah buat pandai, bahaya. Okay, seterusnya yang ini simbol menunjukkan bahan mudah terbakar.
Bahan mudah terbakar. Memang ada bahan mudah terbakar, alkohol, petrol, bahaya. Kita mungkin ada sedikit simpan. Jadi memang kita akan letakkan simbol ni, bahaya, bahan mudah terbakar. Ni last sekali ni perangai yang perlu dipupuk. Apa tu? Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Bila kita dah habis settlekan kerja kita, kita kemaslah balik. Macam mana benda tu bersih masa kita mula-mula datang, macam itu jugalah masa kita nak balik. Okey? Sama dengan konsep ni. Okey. Sekiranya berlaku kemalangan, apa nak buat? Okey, tengok yang pertama, melecur. Melecur apa nak buat? Tengok. Tu pakcik tu buat apa? Pakcik tu dia siram air dekat tempat melecur ni. Siram air. Yang kedua, sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk redakan. Dah mula-mula kita lalukan air, lepas tu kita sapu lotion dekat tempat lecur. Kemudian dapatkan rawatan sewajarnya di klinik atau hospital. Jumpalah doktor. Kadang-kadang melecur ni nampak macam okey, tapi kita tak tahu. Rupa-rupanya ada infection, bahaya. So jumpa doktor. Alright, seterusnya renjatan elektrik. Renjatan elektrik. Ini bahaya. Kalau berlaku renjatan elektrik, awak jangan buat pandai. Awak terus cari cikgu dan minta cikgu yang uruskan. Mintalah cikgu tu cuba untuk menyelesaikan masalah ni. Pertama sekali, sekiranya awak jumpalah kemalangan renjatan elektrik ni, jangan pegang orang yang terkena renjatan elektrik. Jangan pegang. Bad decision. Pegang habis. Elektrik ni kalau awak pegang, awak akan melekat dekat orang yang awak pegang tu. Apa nak buat? Nanti bila awak dah bagi tahu, dah dapatkan bantuan cikgu dan sebagainya, orang dewasa lah, pindahkan. Perkara yang pertama kali, pindahkan mangsa dengan sumber elektrik. Jauhkan dia. Jauhkan mangsa dengan sumber elektrik. Jangan bagi dia dekat. Buatlah secepat mungkin dengan alat yang sesuai. Tak boleh pakai tangan. Contoh ni tangan orang yang kena elektrik, nak larikan, tak boleh. Kalau pegang, confirm dia akan melekat dan awak pun akan terkena renjatan elektrik. Okey. Dan yang ketiga, bila dah alihkan sumber elektrik daripada orang tu, rehatkan mangsa di tempat yang selamat, dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Call hospital. Okey. Right. Itu saja untuk penerangan RBT1 ni. Okey, nanti apa-apa nanti kita akan sambung lagi pada masa hadapan. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera.